Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah rezekikan kepada kita dapat kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah, menyambung siri kuliah kita dalam siri tadabbur ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, muka surat 38 insyaAllah, iaitulah pada ayat 234. 234. Baik, bagaimana biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه
wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekali lagi kita rafa'kan puji dan syukur bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, yang maha agung, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana, yang berkuasa di atas segala-galanya. Dialah yang maha agung dan yang maha tinggi, yang bersemayam di atas arasy-Nya. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat kita kembali kepada kuliah kita ni, dapat kita menyambung tadabbur kita pagi-pagi, baca sedikit sepotong dua daripada ayat suci Al-Quranul Karim, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berdamping dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita. Baik, terus kita kepada terjemahan ayat pada hari ini dan juga huraiannya. Yang kita baca pada hari ini ayat 234 dari surah Al-Baqarah. Maksud dia, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang yang meninggal dunia dari kalangan kamu, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan isteri-isteri. Mana orang meninggal ada isteri. Yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka sendiri arba'ata ashhurin wa 'ashra, selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna, dan apabila telah habis tempohnya, yakni tempoh iddah, fala junaha alaikum, maka tiadalah salahnya bagi kamu, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, pada mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan ingatlah Allah senantiasa mengetahui apa jua yang kamu lakukan. Itu makna dia secara umum. Huraiannya, ayat ini menceritakan tentang iddah wanita yang kematian suami, yang berbeza dengan iddah wanita diceraikan hidup. Jadi wanita ni ada 3 kategori iddah dia. Pertama, wanita yang diceraikan hidup, suami dia masih hidup, bercerai. Satu kategori. Kategori yang kedua, bercerai mati. Suami dia meninggal, maka berpisahlah dia dengan suaminya. Dan yang ketiga, wanita yang bercerai atau diceraikan, sama ada hidup atau mati, dia dalam keadaan hamil.
Dia dalam keadaan hamil. Wanita hamil yang diceraikan atau yang kematian suami. 3 kategori ini ada beza-beza iddah dia. Kategori pertama, wanita yang bercerai dengan suaminya hidup, dia pun hidup. Iddahnya berapa lama? 3 kali suci. Wanita yang kedua bercerai mati, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan indahnya hikmah ni sebab Allah Ta'ala yang tetapkan perkara ni. Kerana boleh jadi yang wanita berkematian suami ini ada yang masih ada darah, ada yang dah tak ada darah, maka masa tu Allah Ta'ala tetapkan 4 bulan 10 hari. Kalau dia pun masih muda pun dia kena tunggu 4 bulan 10 hari bila kematian suami. Kategori yang ketiga, dia hamil lalu bercerai, sama ada hidup ataupun mati, maka iddahnya sehingga anak dalam kandungan itu lahir. Bila dia melahirkan, tak kira lah cerai hidup ke cerai mati, maka iddah dia berakhir pada waktu kelahiran anak dia. Waktu dia melahirkan, maka habislah iddah dia walaupun kematian suami. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka wanita yang kematian suami, hari ni ayat dia berkaitan wanita kematian suami, iddah dia selama 4 bulan 10 hari. Apa hikmat dia? Hikmat dia selain daripada mensucikan rahim. Sebelum ni kita tahu wanita yang cerai hidup, dia tunggu 3 kali suci untuk menyucikan rahim. Maksud suci rahim tu betul-betul pasti bahawa dalam rahim dia tidak ada benih suaminya yang sebelum ni. Okey, sehingga kalau tiba-tiba dia mengandung, dalam keadaan tu anak itu tahu nisbah dia kepada siapa, ayah dia siapa. Dia tunggu 1 kali, 2 kali suci, tiba-tiba kali ketiga, tiba-tiba andai katalah sebelum suci, tiba-tiba kali ketiga tu tak datang bulan dia. Rupa-rupanya ada ataupun disandarkan nisbah tu kepada si ayah yang belum ataupun yang suaminya sebelum tu, kalaulah ada begitu. Okay? Baik, kerana pandangan ada juga wanita yang masih lagi datang haid walaupun dia mengandung. Maknanya dia mengandung dah, cuma dia tak perasan, datang bulan sekali, kemudian duduk 2 bulan, datang lagi, duduk 3 bulan baru perasan ada benda dalam perut. Maknanya tunggu 3 kali suci itu untuk menetapkan betul-betul anak dalam kandungan itu milik suaminya yang sebelum ni. Kalau tiba-tiba masa 3 bulan tu baru orang panggil baru lekak, yang tu masalah pula. Yang tu orang panggil muskil juga. Ni tak, maknanya dia dah mengandung, cuma dalam mengandung tu masih lagi datang haid. Ada wanita dia mengandung tak datang haid, dan ada wanita bila dia mengandung masih lagi datang haid. Okey. Jadi hikmat kerana pertama bara'atul rahim disebut, kerana menyucikan rahim. Hikmat yang kedua dalam iddah ni ialah
berkabung atau kesedihan di atas kematian. Jadi dalam kematian suami ini, berapa tunggu 4 bulan 10 hari? Kerana pada 4 bulan 10 hari itu ada nilai bersedih atas kematian suami. Mana tambah lagi mencari menyucikan rahim, tambah lagi kerana bersedih di atas kematian suami. Okey. Oleh kerana itu, wanita yang mana kematian suami, walaupun dia belum lagi bersama, dalam tafsir disebut dia kahwin, belum lagi bersama, kemalangan, contoh accident, suami dia meninggal, dia wanita ni belum lagi disentuh oleh suami dia. Apa hukum dia? Kalau wanita yang cerai hidup tadi, cerai hidup, belum lagi disentuh, cerai, ada iddah ke tak ada iddah? Tak ada iddah, sebab dia belum lagi disentuh. Jadi nak sucikan rahim dia tu tidak perlulah, sebab dia belum lagi disentuh. Kalau maknanya kalau dia berkahwin, belum lagi disentuh, tiba-tiba cerai, suami tu kata, lah ni juga aku ceraikan kamu, maka berpisahlah dia dan wanita tersebut tak ada iddah. Tapi kalau meninggal, belum lagi disentuh, suami dia meninggal, kategori yang kedua kita kata tadi, maka wanita tersebut ada iddah 4 bulan 10 hari juga. Kerana apa? Kerana maksud daripada kematian adanya kesedihan, berkabung di atas kematian suami. Boleh? Dan ada hadis yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang lelaki datang bertanya kepada seorang sahabat Nabi, itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ditanya tentang seorang wanita yang kematian suami dan tidak pernah disentuh. Okey. Kemudian dia pun duduk fikir, lalu dia kata, aku lu fiha bi ra'yi, aku bagilah pandangan aku, kalau betul dia daripada Allah, kalau salah dia daripada kesalahan aku. Sebab masa tu dia kira perkara ni ijtihad dia tak jumpa hadis masa tu. Kemudian dia kata kalau salah daripada syaitan. Pada dia putuskan wanita ni dapat balik laha sadaq kamilah, dia dapat balik mas kahwin, dapat mas kahwin dia sepenuhnya. Bila dia kahwin, mati kematian, jadi mas kahwin tu tak kena hantar balik, dia dapat semua mas kahwin yang diberikan. Kemudian wa 'alaiha al-iddah, dan dia kena tunggu iddah, dan dia berhak mendapat pusaka. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, wanita ni mas kahwin dia boleh ambil, dan dia kena tunggu iddah 4 bulan 10 hari, dan dia dapat harta pusaka walaupun tak pernah disentuh oleh suami. Maka bangunlah seorang sahabat yang lain, itu Mi'qal bin Yasar al-Ashja'i. Dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti yang kamu putuskan fi Buru' binti Washiq, pada seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi tanya soalan yang sama. Itulah jawapan Nabi. Maka gembiranya Abdullah ibn Mas'ud, kerana keputusan yang dia bagi tak salah dan tidak berselisih dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi walaupun tidak disentuh, belum disentuh, hukum mati suami ni, wanita tu kena tunggu 4 bulan 10 hari. Boleh faham? Kecuali yang
Kalau dia wanita kematian suami yang pernah disentuh kemudian mengandung, lepas dia kematian suami, duduk seminggu bersalin. Contohlah, dia ni memang mengandung 9 bulan, dah seharap dah ni. Kemudian tiba-tiba suami dia pergi kemalangan ke apa, berlaku musibah, meninggal. Dia seharap dah, tunggu masa nak bersalin. Duduk seminggu, buat bersalin. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Iddah kategori ketiga tadi. Iddah wanita mengandung, bila bersalin dia, habislah iddah dia. Habislah iddah dia. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam masa 4 bulan 10 hari itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Bila dah tamat tempoh, maka tak adalah kesalahan pada diri mereka untuk menghiaskan diri dengan perkara-perkara ma'ruf yang selayaknya. Bererti sebelum daripada 4 bulan 10 hari mereka tidak boleh pakai perhiasan yang tujuan dia untuk menarik perhatian lelaki, ataupun tujuan dia untuk berkahwin. Dia kena pakai, dia tidak boleh keluar rumah, kan? Dia duduk di rumah dia, tidak bercelak, tak pakai minyak wangi, sebagai tanda dia berkabung di atas kematian suami dia. Kalau orang tanya, Ustaz, bukankah kita ni tidak dibenarkan berkabung lebih daripada 3 hari bila kematian ada satu kematian? Jawapan dia, Nabi SAW telah mengecualikan berkabung ini bagi wanita yang kematian suami. Di mana hadis Nabi SAW dari Ummi Habibah dan Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari, kecuali Nabi kata kepada suami yang meninggal. Maknanya wanita ni dibenarkan berkabung pada suami dia je. Kalau orang lain tidak dibenarkan. Suami dia dibenarkan selama 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah kesederhanaan sebenarnya dalam agama kita, di mana orang jahiliyah dulu mereka berkabung selama setahun. Setahun tu tak buat apa lah, duduk dalam rumah, duduk dalam penjuru rumah, pakai seburuk-buruk pakaian, tak pakai minyak wangi, tak buat apa pun, duduk je setahun tu. Kemudian barulah dia keluar daripada rumah. Oleh jahiliyah. Maka Islam telah meletakkan tempoh selama 4 bulan 10 hari sebagai satu kesederhanaan yang ada maksud dia berhimpun antara menyucikan rahim dan juga bersedih di atas kematian suami. Lepas daripada 4 bulan 10 hari, maka mereka pun bolehlah menghiaskan diri balik, nak keluar rumah dan seumpama dengannya yang berkaitan dengan panggil urusan kehidupan dia sebagai seorang wanita. Dan kalau dia nak kahwin lepas daripada 4 bulan 10 hari itu pun boleh. Habis dah iddah dia. Baik, ayat yang ke-235. Ayat yang ke-235, wala junaha alaikum fima arradtum bi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum.
dan tiadalah salah bagimu secara sindiran meminang perempuan atau menyimpan dalam hati keinginan mengahwini mereka. Allah menyebut, Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut, mengingati mereka. Akan tapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka secara sulit, selain dari menyebut kata-kata yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Apa maksud dia nak pinang-pinang ni? Tak salah nak pinang kecuali sindiran ni. Apa maksud dia? Tidak salah meminang kecuali sindiran. Gitu ke terjemahan dari situ? Sama terjemahan dia, lebih kurang lah. Maksud dia di sini bukan nak pinang anak dara ni, nak pinang orang yang dalam iddah tu. Wanita yang kematian suami, tidak ada kesalahan kamu nak pinang dia secara sindiran. Tu maksud dia. Jangan pergi pinang atas rombongan terus, tak boleh. Maknanya kalau dia panggil at-ta'rid, contohnya dia pergi tu, dia kata aku ni rasa nak cari isteri lah. Dia macam tu je. Dia tak pergi kata awak, saya pinang awak nak kita nak tak, tidak macam tu. Dia kata apa? Dia memberikan isyarat bahawa dia berminat dan berkenan dengan si wanita tersebut, tapi tidak pinangan yang soreh, yang jelas, yang terus terang. Wanita yang kematian suami ni, dia buat contohlah, dia pergi, dia kata wahwa, dalam tafsir dia sebut sebagai contoh, dia kata aku ni nak cari isteri, nak carilah isteri yang baik-baik, yang solehah, kalau ada lah, kalau ada. Tapi dia cakap tu berkait dengan, mungkin dia cakap kepada wali si wanita tersebut lah. Tak adalah nak cakap dengan wanita tu direct, sebab dia duduk dalam rumah dia kan. Dia sebut macam tu bahasa kiasan. Maka disebut dalam ayat Quran ini boleh untuk memberikan isyarat meminang wanita yang kematian suami. Adapun wanita yang cerai hidup, kategori nombor 1, tok laki dia ada lagi suami dia, dia dalam iddah, tiba-tiba ada orang pergi kata aku nak cari isteri ni. Kalau fulanah binti fulan tu habis iddah dia, ataupun tak jadi balik kelik baik dengan suami dia, bagi tahu aku. Tidak boleh, haram. Wanita yang masih ada suami diceraikan, tunggu iddah dia habis. Tidak halal bagi mana-mana lelaki memberi isyarat sedikit pun untuk meminangnya, melainkan suami dia yang masih berhak dalam iddah dia. Boleh faham? Beza dengan suami meninggal. Kalau suami dia meninggal, tiba-tiba isteri dalam iddah, dan memang confirm dah suami dia meninggal, ada orang kata Allah kesiannya dia bagi tahu kat wali fulanah, taklah, bagi ke ayah wanita tersebut, anak demo tu duduk dalam iddahnya. Iyalah dia baru meninggal suami. Allahu Akbar, kesiannya dia. Kesiannya dia. Aku pun kebetulan nak cari isteri juga, nak cari juga baik-baik, tapi begitulah. Kematian suami boleh cakap macam tu. Tapi tak boleh lah pula dia dalam iddah, dia atas rombongan meminangkan dia, atau tak boleh lah.
Wanita yang bercerai, suami dia masih ada di dalam iddah 3 kali suci. Tidak halal bagi mana-mana seorang lelaki tiba-tiba pergi royak kepada wali dia, nanti kalau habis iddah tu bagi tahu aku. Sebab masa tu suami dia hidup lagi, suami dia berhak dan masih lagi dia status isteri kepada fulan, sehinggalah berakhir iddah baru dia bercerai. Kan kita sebut dah, kalau tiba-tiba dalam iddah tersebut dia pergi bersama antara dua tu, maka dikira rujuk secara perbuatan. Begitu sekali hak suami masih ada waktu bercerai hidup. Okey. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu nak cakap tadi ni, alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Okey, jadi nak bagi kamu, Allah bagi keizinan kepada kamu. Cuma walakin la tuwa'iduhunna sirran, jangan kamu membuat janji kepadanya secara rahsia. Makna kamu pula pergi bisik-bisik ke dia, pergi dia bercinta dengan dia waktu iddah. Janganlah, haram lah macam tu. Aku ni rindu kat kamu lah, aku nak, jangan dia cakap macam tu kepada wanita yang kematian suami. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, Allah benarkan perkataan yang baik. Macam kita kata tadi, pergi jumpa pada wali wanita tersebut, bagi tahu kepada wali dia yang mana menantu dia baru meninggal, kalau anak kamu tu habis iddah nanti, kalau dia nak kahwin balik, bagi tahulah aku. Contohnya dia cakap macam tu, itu dibenarkan. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu melakukan akad nikah bagi wanita-wanita yang bercerai, melainkan sehinggalah habis iddah mereka. Melainkan habisnya iddah mereka. Dan ini sepakat para ulama dalam ketiga kita ke kategori cerai hidup ke, cerai mati ke, cerai mengandung ke, selama dalam iddah haram akad nikah. Yang dibenarkan tadi isyarat sahaja, tu pun bagi wanita yang kematian suami. Okey. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, kerana ini urusan berkaitan dengan hati, berkaitan dengan bisikan-bisikan rahsia. Zaman lah ni pula berkaitan dengan mesej-mesej kod telefon. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada ketakwaan dan kepada Allah. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada di dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah dalam urusan kaum wanita ini. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha sopan santun, ataupun lagi maha penyabar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini cerita berkaitan dengan hukum rumah tangga yang ada dalam Quran. Masih lagi ada cerita yang ketiga, iaitulah wanita bercerai hidup tapi belum disentuh oleh suami, sebagaimana yang kita sebut dah tadi. Dan apakah status mahar, mas kahwin bagi berpisah tanpa disentuh oleh suami, dan apakah dibenarkan wanita meminta hadiah ataupun dipanggil mut'ah, ganjaran daripada suami dia selama dia diceraikan. Itu semua ada huraiannya pada ayat yang ke 236 dan 237, yang insya-Allah panjang umur, murah rezeki, ada masa kita sambung pula besok hari insya-Allah. Wallahu ta'ala alam.
Semoga Allah Ta'ala menjaga hubungan keluarga kita, rumah tangga kita, dan memahamkan kita tentang hukum-hukum rumah tangga dalam agama. Dan semoga Allah memberkati kita semua pada zuriat keturunan kita selama kita hidup di atas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah sebuah sedikit berkaitan yang kita boleh sebut pada pagi ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur kepada Allah. Setelah cuti seminggu kita dapat sambung balik. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk sambung pada hari-hari yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.